Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tingkatan 4. Hari ini kita akan masuk bab yang akhir, iaitu bab 10, matematik pengguna pengurusan keuangan. Baik. Kalau kamu nak tengok kesinambungan bab-bab daripada tingkatan 3, 4 sampai ke tingkatan 5, baik, semasa kamu di tingkatan 3, kamu dah belajar matematik pengguna di bawah tajuk simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Dan sekarang kamu di mana? Kamu di tingkatan 4, kamu juga belajar matematik pengguna untuk pengurusan keuangan. Nanti semasa kamu di tingkatan 5, kamu akan belajar 2 tajuk matematik pengguna, iaitu insurans dan percukaian. Jadi bab-bab ini semua ada kaitan dengan matematik pengguna. Tengok balik masa kamu tingkatan 3 tu ingat lagi tak ni tingkatan 3 ni? Baik, kamu belajar simpanan dan kamu belajar pelaburan. Dalam simpanan ni ada akaun simpanan, simpanan tetap, akaun semasa. Daripada akaun-akaun ni ada faedah, kamu belajar apa tu faedah mudah, faedah compound, ada rumus-rumus dia kan. Okey, untuk pelaburan pula kamu belajar saham, apa tu amanah saham, hartanah, dan bila kamu buat pelaburan, ada pulangan atas pelaburan tu. Dan pulangan tu dalam bentuk sewa ataupun keuntungan modal. Kemudian dalam tajuk simpanan dan pelaburan tingkatan 3 ni juga kamu belajar kredit dan kad kredit, hutang pinjaman faedah, di mana faedah ni ada 2 jenis, faedah sama rata ataupun faedah atas baki. Ini refresh sahaja semasa kamu tingkatan 3. Baik, ini ialah peta konsep untuk tingkatan 4. Cikgu tunjukkan dulu supaya kita tahu ke mana arah kita nak pergi. Okay. Baik, untuk tingkatan 4, kamu akan belajar perancangan dan pengurusan keuangan. Untuk hari ini kita tengok yang ini dulu, proses pengurusan keuangan. Akan datang kita akan tengok balik, kita akan tengok pula pelan keuangan peribadi. Okey. Jadi dalam proses pengurusan keuangan ni ada langkah-langkah untuk tentukan pengurusan keuangan, apa konsep yang kita gunakan. Di sini digunakan konsep SMART. SMART ni S, M, A, R, T. Apa dia tu SMART? Kita akan tengok lepas ni. Baik. Seterusnya, kita terus masuk pada bab 10, iaitu pengurusan keuangan. Baik, kenapa kamu perlu merancang dan mengurus keuangan? Kenapa? Kamu tengok ada gambar catur kat situ kan? Sebab bila melibatkan keputusan keuangan, kamu perlu membuat satu pertimbangan ataupun percaturan. Mesti nak ambil apa langkah seterusnya. Kemudian kalau langkah itu tak sesuai, kamu kena pusing semula ke? Pertimbangkan semula. Jadi pengurusan keuangan mesti secara berhemah. Jadi ini kalau pengurusan keuangan kamu secara berhemah, maka ini boleh membantu seseorang itu bebas daripada bebanan hutang. Baik, kenapa kamu nak belajar bab ni? Setiap hari pun kamu akan terlibat dengan pengurusan keuangan, sama ada kamu berbelanja ataupun tidak kan. Pengetahuan tentang pengurusan keuangan ni kamu boleh aplikasikan dalam bidang akaun, perakaunan, bursa saham, perniagaan, kalau nak guna dalam bidang kerjaya. Baik, untuk peribadi kamu pun perlu juga tahu pengurusan keuangan. Baik, ada seorang tokoh Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Beliau merupakan bekas Governor Bank Negara Malaysia. Beliau menjelaskan bahawa pendidikan keuangan ni penting kerana masyarakat yang cekap dalam pengurusan keuangan mesti bermula daripada usia yang muda. Jadi Dr. Zeti Akhtar Aziz ni telah memperkenalkan satu buku wang, cara organisasi, cara menguruskan keuangan. Buku wang tu diberi kepada pelajar sekolah, diajar mulai pada tahun 1999. Jadi bab ini kamu akan jumpa beberapa istilah, antaranya aliran tunai, cash flow, aset, bebas hutang, debt freedom, jangka panjang, long term, jangka pendek, short term, atau matlamat keuangan, apa dia? Financial goal, pendapatan, income. Kamu dah ada pendapatan belum? Pelaburan, investment dan perbelanjaan, expense lah, perbelanjaan. Dah ada belum? Pendapatan? Belum. Kalau pergi sekolah dapatlah kan duit belanja setiap hari tak? Ada yang dapat duit belanja setiap hari, ada yang dapat mak ayah bagi bulan-bulan, allowance bulanan. Kena pandai urus, rancang dan urus keuangan. Jadi bahagian yang pertama ni kita nak tengok apa maksud proses
pengurusan keuangan. Kita nak huraikan proses pengurusan keuangan yang berkesan. Jadi apabila pengurusan keuangan merupakan satu proses melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, pelindungan dan pelaburan. Okey, ada 5 proses pengurusan keuangan. Iaitu pertama, kamu perlu tetapkan matlamat keuangan. Kamu nak buat apa dengan duit tu? Ataupun kamu ada rancangan yang melibatkan duit ataupun perancangan keuangan. Yang kedua, nilai kedudukan keuangan kamu. Cukup ke tak cukup, aliran tunai positif ke aliran tunai negatif. Okay. Yang ketiga, wujudkan pelan keuangan. Buat plan. Yang keempat, melaksanakan pelan keuangan. Kamu adakan pelan keuangan, laksanakan pelan keuangan tu, tengok kalau yang sebenarnya macam mana. Kemudian yang terakhir, kaji semula dan semak semula kemajuan. Tengok balik progres macam mana. Okay. Langkah yang pertama, menetapkan matlamat keuangan. Inilah merupakan langkah pertama dalam proses pengurusan keuangan. Matlamat keuangan kamu tu mesti ikut keutamaan, ikut priority dan mestilah spesifik. Contohnya kamu nak simpan 15,000 dalam bank dalam tempoh 3 tahun sebelum berkahwin. Senyum cakap pasal kahwin. Okay. Maksudnya nak gunakan duit 15,000 ni 3 tahun lagi rancang nak kahwin, nak simpan dalam bank. Okay, ada 2 jenis matlamat. Satu matlamat keuangan tu jangka pendek, satu lagi matlamat keuangan jangka panjang. Kalau jangka pendek, matlamat keuangan tu kurang dari setahun. Matlamat keuangan jangka pendek ni tak melibatkan amount yang besar. Contohnya kamu nak beli kasut sukan, laptop, nak beli sofa ke nak beli handphone. Itu contoh matlamat keuangan jangka pendek. Kamu simpan kurang dari setahun dan amountnya tak besar. Okay, satu lagi matlamat keuangan jangka panjang. Matlamat keuangan jangka panjang ni masanya lebih panjang, iaitu lebih daripada 5 tahun. Dan matlamat keuangan jangka panjang ni dah tentulah melibatkan jumlah amount yang banyak. Contohnya, kamu nak beli apa? Kamu nak simpan untuk kaedah persaraan, kamu nak simpan untuk pendidikan anak-anak, kamu beli rumah, tu matlamat keuangan jangka panjang. Jadi apa yang penting dalam perancangan keuangan tu, mestilah kamu sendiri mesti berdisiplin dan konsisten. Sebab ini akan membantu kamu mencapai matlamat keuangan. Kalau ada matlamat saja, ada perancangan tapi tak disiplin, tak konsisten pun tak boleh juga. Buatlah catatan tu macam-macam mana cara pun. Yang penting ada kamu nampak ni jumlah perbelanjaan, ni jumlah pendapatan. Walaupun ada satu guide tapi tak ada satu kaedah yang betul-betul kamu boleh ikut. Kamu buat catatan tu cukup juga. Nak tengok pendapatan dan perbelanjaan kamu untuk matlamat keuangan ni. Baik. Berapa lama kamu nak kita nak tetapkan matlamat keuangan ni? Berapa lama? Tempoh masa untuk mencapai satu matlamat keuangan bergantung pula pada jumlah peratusan simpanan bulanan kamu daripada pendapatan. Okey, dan ini juga bergantung pada cara kamu merancang. Jadi semasa merancang, perkara paling penting yang perlu dibuat ialah kita tetapkan matlamat keuangan. Jadi semasa nak menentukan matlamat keuangan, seseorang tu mestilah memberi keutamaan pada perbelanjaan. Keutamaan perbelanjaan pada keperluan daripada kehendak. Apa dia keperluan? Makanan kan? Makanan, tempat tinggal, pakaian, itu keperluan. Kalau kehendak ni sebenarnya keinginan untuk menjalani kehidupan yang mewah. Jadi perbelanjaan mengikut kehendak akan menyebabkan seorang tu berbelanja lebih daripada pendapatan. Jadi perancangan keuangan yang cekap akan membantu kamu bebas daripada masalah keuangan. Kalau kehendak kamu lebih besar daripada keperluan, kita takut nanti kamu ada masalah beban keuangan, kemudian apabila berlaku kecemasan, keuangan kamu tidak dapat menampung. Tak dapat menampung, terutama sekali dalam keadaan kecemasan. Okey. Kita masih lagi dalam peringkat pertama, menetapkan matlamat keuangan SMART ni. Ini sebagai panduan. Panduan matlamat keuangan ataupun financial goals mestilah jelas. Jelas. Jadi selain daripada matlamat keuangan tu jelas, kita gunakan konsep SMART. Kita nak gunakan konsep SMART ni untuk membantu mengawal perbelanjaan. Itu.
Jadi 5 komponen utama dalam strategi ni. Yang pertama ialah SMART. Yang pertama ialah S, spesifik. Kan? Spesifik, misi khusus. Kalau saya nak beli kasut dalam masa setahun. Jadi kamu pun rancang-rancang setiap bulan nak simpan berapa. Boleh ukur. Kasut saya tu mestilah berharga antara 200 ke 250. Boleh ukur. Boleh capai. Oh, saya dapat belanja sekolah setiap hari RM5. Kalau saya simpan RM2, setahun boleh capai. Realistik. Janganlah nak beli kasut harga RM500 tapi duit belanja sekolah bulan-bulan dapat RM3. Contoh. Dan kamu ada tempoh masa. Tetapkan. Setahun ni je. Kalau setahun ni, ini ialah time bound kamu. Kamu nak dalam masa setahun dapat beli kasut yang kamu idamkan tu. Jadi kita gunakan panduan SMART untuk strategi menetapkan matlamat keuangan. Okay, seterusnya. Cuba tengok contoh satu. Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Kalau kamu katanya rasa nak pergi tu pergi kan, Port Dickson dekat. Ini contoh dalam buku teks. Baik, sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak 1,500. Oh, sebab dia dah rancang ni hari keluarga, family day. Baik, Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500 sebulan untuk mencapai matlamat keuangan beliau. Okay, adakah matlamat keuangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Cuba kita tengok, memenuhi tak pendekatan SMART ni kelas? SMART tadi apa? SMART. Okay, SMART. Spesifik tak? Okay, matlamat Encik Yusof ni nak sambut hari keluarga, spesifik tak? Dia bukan sekadar nak pergi bercuti tapi dia dah tetapkan lokasi dia, oh hari keluarga di Port Dickson. Okay, spesifik. Okay, boleh ukur tak? Boleh ukur tak jumlah wang? Oh, dia dah tahu dah jumlah wang ni belanja nak belanja 1,500. Jadinya dia perlu menyimpan wang, okay? Dia tahu nak sambut hari keluarga ni 1,500, dia dah ada ukuran dia tu. Okay? Baik, boleh capai tak? Boleh capai tak? Dan Cik Yusof cakap tadi pendapatan Cik Yusof 2,500. Dia nak simpan 250 untuk hari keluarga ni. Okay, lagi 6 bulan 250. Matlamat keuangan Cik Yusof boleh dicapai kalau RM250 sebulan darab dengan 6 bulan. Ini dah berapa? Berapa kelas? 1,500 sebulan. Boleh tak capai? 1,500. Boleh kan? Dia boleh capai ni kalau nak pergi hari keluarga, dia kata belanja 1,500, boleh capai. Baik, satu lagi, realistik tak? Realistik lah, sebab tadi boleh capai, maka matlamat keuangan Cik Yusof ni tadi dalam masa 6 bulan realistik. Beliau akan menyimpan 250 untuk mencapai impian tersebut. Okey, time bound. Tempoh masa. Ada tempoh masa tak ditetapkan? Encik Yusof bagi masa 6 bulan. Ada masa lah. Tak adalah dia kata tak kisahlah bila-bila. Tak ada. Dia telah tetapkan sebulan 250. Dalam masa 6 bulan kita boleh join hari keluarga kita. Di mana? Di Port Dickson. Tu. Jadi kesimpulannya kat sini, Encik Yusof ni mengamalkan matlamat keuangan berpandukan konsep SMART. Okey. Langkah yang kedua dalam menetapkan matlamat keuangan. Menilai kedudukan keuangan. Aset, ada dua istilah kat sini. Aset dan liability. Liability kalau baca kat situ tapi kalau English liability. Okay, asset dan liability menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan keuangan. Okay, asset ni macam mana? Contoh-contoh aset, wang tunai, simpanan, pelaburan hartanah, ni sumber pendapatan. Simpanan tetap, amanah saham, saham syarikat. Kamu tu sebab kamu dah jumpa ni perkataan amanah saham ni. Masa tingkatan 3, saham syarikat, simpanan tetap, semua dah jumpa masa tingkatan 3. Ini semua sumber-sumber yang boleh memberi pendapatan kepada individu. Okay, liability pula. Liability ni pinjaman bank, kena bayar. Hutang kad kredit, banyak belanja, banyaklah hutangnya kan. Nampak macam best je kan, swipe kad kredit tu. Okay, selain tu, apa dia liability ni?
Kamu ada sewa rumah, kalau kamu menyewa rumah orang lah Kalau orang yang menyewa rumah kamu, dia membayar sewa rumah, kamu ada pendapatan. Satu bil utility. Bil utility yang belum dijelaskan. Bil utility ni apa Blas? Bil apa ni? Ni bil air. Bil elektrik. Lagi apa lagi? Bil utility ni apa? Wifi kat rumah kan. Itu semua bil utility. Bil air, bil api tu. Menilai kedudukan keuangan ni akan membantu kamu ukur prestasi dalam nak mencapai matlamat keuangan jangka panjang dan jangka pendek tadi. Itu yang penting. Nilai dulu kedudukan keuangan. Baik, kemudian wujudkan pelan keuangan. Dekat sini kamu ada dua komponen utama. Dua komponen utama untuk pelan keuangan tu, iaitu tentukan dulu sumber pendapatan dan perbelanjaan. Satu sumber pendapatan dan kemudian perbelanjaan. Pendapatan itu sendiri ada dua jenis pendapatan, iaitu pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Apa contoh pendapatan aktif? Pendapatan aktif ni tetap. Gaji, allowance, commission, apa lagi sumber keuangan yang lain. Kalau pendapatan pasif, maksudnya sewa yang diterima. Kalau ada orang sewa, adalah kan. Kalau tiba rumah tu tak ada, orang tu sewa 3 bulan. Lepas bulan keempat dah tak ada, dah tak tetap lah. Faedah yang diterima. Kalau simpan banyak faedahnya. Dividen. Kedua-dua pendapatan ni kita panggil aliran tunai masuk. Aliran tunai masuk. Sekarang kita tengok perbelanjaan pula. Tadi pendapatan aktif, pendapatan pasif. Kita tengok perbelanjaan pula. Perbelanjaan ni pula ada dua jenis, iaitu perbelanjaan tetap, satu lagi perbelanjaan tidak tetap. Kita tengok contoh perbelanjaan tetap. Apa perbelanjaan tetap? Mesti bayar. Contoh sewa rumah. Kalau kamu sewa rumah orang, kamu kena bayar setiap bulan sebanyak yang dipersetujui. Bayaran insurans, kamu nak ambil insurans. Nanti tingkatan 5 belajar insurans. Patut tak kamu ambil insurans ni? Insurans apa yang kamu perlu ambil? Kalau kamu ada kereta, kamu kena bayar insurans kereta. Setiap tahun. Ansuran rumah, katalah kamu beli rumah. Tiap-tiap bulan ada potongan. Ansuran kereta, nak pakai kereta, itu sebab kamu kena ada pelan-pelan keuangan ini. Dan kamu nak guna kad kredit. Kalau guna kad kredit, macam mana kamu nak buat pelan keuangan? Itu perbelanjaan tetap. Perbelanjaan tak tetap macam mana pula? Dia akan berubah-ubah ikut bulan, mengikut corak cara kamu berbelanja. Contoh macam mana? Petrol. Katalah bulan ni hari raya kan? Contoh, kalau hari raya dulu kita balik kampung kan? Kalau perbelanjaan petrol, barangan dapur, bulan ni kamu 3 orang adik-beradik lahir bulan Julai, kita nak buat celebration birthday contohnya, atau membuat kenduri, ada kenduri kahwin. Jadi barangan dapur tu perbelanjaan tak tetap. Pembayaran bil elektrik dah tentulah kan, banyak guna, tinggilah bil elektriknya. Bil air pun macam tu juga. Jadi kedua-dua perbelanjaan ni, tetap dan tak tetap ni merupakan aliran tunai keluar. Tadi aliran tunai masuk, ini aliran tunai keluar. Itu. Jadi kalau aliran tunai itu positif, maksudnya jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Dan kalau aliran tunai itu negatif, maksudnya jumlah pendapatan kita kurang daripada jumlah perbelanjaan. Jadi mana yang lebih baik? Aliran tunai positif ke negatif? Mana satu yang kita nak ni? Kita nak aliran tunai yang mestilah positif kan? Mesti yang positif. Baik, langkah-langkah yang perlu diambil sebelum mewujudkan pelan keuangan. Kamu nak buat satu plan, nak buat bajet ni. Yang pertama, kamu tentukan dulu tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek dan jangka panjang. Tadi kita dah tengok matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang. Yang kedua, buat anggaran awal untuk mencapai matlamat. Buat anggaran dulu. Yang realistik lah. Mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian analisis tabiat perbelanjaan kamu macam mana. Ini menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut, dan seterusnya tentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat
keuangan. Itu sebabnya nak capai matlamat keuangan tu mesti realistik. Kadang-kadang bila tak realistik itulah yang kamu macam mendesak ataupun ialah mendesak ataupun memaksa diri kamu untuk membuat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Seperti apa? Mencuri. Memujuk mak ayah kamu bagi duit belanja lebih contohnya. Tapi maksudnya kamu apa-apa kamu kena ada matlamat keuangan. Ini contoh matlamat keuangan individu. Katalah umur kamu sekarang 25. Oh bukan. Masa umur kamu 25, matlamat kamu nak kahwin dan ada simpanan RM15,000. Umur 30 nak memiliki kereta sendiri, kereta tu harga RM80. RM80,000. Mana ada kereta RM80 kan? Okey, umur 35 ada rumah sendiri, harga rumah RM150,000. Umur 55 pergi melancong, jauh ni RM50,000. Pergi mana ni? Okey, umur 60 persaraan dalam simpanan dah ada RM1 juta. Okey. Ini contoh saja. Okey. Pengurusan keuangan yang cekap akan membantu kamu menyusun strategi. Macam mana kita nak susun strategi, corak perbelanjaan kita, cara kita buat simpanan bulanan. Jadi ini contohlah, contoh macam mana kita rancang matlamat nak kahwin. Simpanan mulai 2019. Tahun sasaran 2022. Ada 3 tahun nak simpan RM15,000. Sekarang komitmen simpanan bulanan berapa nak simpan bulan-bulan. Ataupun nak memiliki kereta. Kamu habis SPM 2022. 2023 lah. Okey, 2023. Betul-betul memiliki kereta. Ini contoh orang lain lah. Baik, lepas berapa tahun? 4 tahun, kamu nak simpan RM20,000 untuk deposit kereta. RM20,000 untuk wang pendahuluan pembelian kereta. Berapa komitmen simpanan sebulan kamu kena simpan? Jadi ini contoh matlamat. Kamu ada matlamat ni, umur 25 nak buat apa, umur 30 nak buat apa, rancang dahulu. Baik, tengok contoh dulu. Encik Derek menerima pendapatan aktif. Pendapatan aktif sebanyak RM3,000, pendapatan pasif sebanyak RM1,000 dalam sebulan. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap RM1,350, perbelanjaan tidak tetap RM650 sebulan. Baik, yang pertama, hitung aliran tunai, cash flow. Encik Derek, jelaskan jawapan anda. Okay. Tadi aliran tunai macam mana kita nak cari? Jumlah pendapatan, kita tolakkan dengan jumlah perbelanjaan. Senang je. Ambil pendapatan Encik Derek tadi, pendapatan dia apa? RM3,000 dan RM1,000. Ini pendapatan. Okay. Kemudian tolak dengan perbelanjaan. Perbelanjaan RM1,003, tolak lagi dengan perbelanjaan tak tetap RM650. Baik, jawapan kita dapat RM2,000. Ini menunjukkan bahawa jumlah pendapatan Encik Derek lebih daripada jumlah perbelanjaan. Jadi lebih RM2,000 ni banyak lebih kalau bulan RM2,000 boleh menyebab Encik Derek boleh gunakan duit ni untuk melabur ke, simpan untuk situasi kecemasan ke, macam tu. Kamu dah cari hitung ni aliran tunai, maknanya kita tengok jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Okey. Sekarang dia bagi satu kes, satu situasi. Kalau aliran tunai Encik Derek, kita kena jelaskan aliran tunai Encik Derek kalau pendapatan pasif ni tak wujud. Pendapatan pasif ni tak wujud dan jumlah perbelanjaan pula meningkat 60%. Okey, tadi perbelanjaan dia berapa? Jumlah perbelanjaan Encik Derek sini, cuba kita kira perbelanjaan. Perbelanjaan dia 1,350 campur dengan 650. Berapa ni? 10, 1, 9, 10, 2,000, betul? Ini perbelanjaan tetap. Perbelanjaan tetap Encik Derek. Okay, sekarang kalau naik perbelanjaan tu 60%. 60% daripada 2,000 berapa ni? 200. Berapa ni kelas? 60% daripada 2,000 berapa? Daripada 2,000. Naik 1,200 belanja. Naik 1,200 campur dua ni. 2,000 dan 1,200, perbelanjaan dah naik jadi 3,200.
Okey, tapi jumlah pendapatan masih lagi 3,000. Kemudian apa lagi yang tak ada sini? Pendapatan pasif pula tak wujud. Pendapatan pasif 1,000 ni tolak pula. Tinggal 3,000 saja. Jadi sekarang ni kalau kamu tolakkan jumlah pendapatan dengan jumlah perbelanjaan, ini jawapan ni kita akan dapat negatif 200. Maknanya aliran tunai negatif dekat sini. Dah terlebih RM200. Jadi aliran tunai negatif ni sebenarnya akan membebankan Cik Derek. Sebab dah terlebih kan, terlebih belanja berbanding dengan pendapatan. Ada kemungkinan dia boleh menggunakan apa? Alternatif, contohnya dia guna kad kredit nanti untuk mengatasi masalah keuangan Cik Derek ni. Jadi kita kena hati-hati. Aliran tunai mesti sentiasa pastikan positif. Kita nak elakkan beban keuangan macam itulah. Ya. Okey. Baik, Cik Janani pula. Cik Janani bekerja sebagai seorang guru swasta. Beliau menerima pendapatan 3,500 guru swasta punya gaji ni. Okay. Beliau juga mengajar tuition dan memperoleh pendapatan RM1,000. Dah ada 2 pendapatan. Cik Janani juga menyewakan rumahnya. Menyewakan rumahnya sebanyak RM850 sebulan. Pendapatan lagi tu. Cik Janani mempunyai perbelanjaan tetap RM1,200 dan perbelanjaan tidak tetap RM600. Ini dia punya belanja lah ni. Okey, yang RM1,200 ni dengan RM600. Okey, hitung aliran tunai. Hitung aliran tunai, jelaskan jawapan anda. Okey. Sekarang ni pendapatan yang warna biru ni 3,500, 1,000 dengan 850. Ini semua ialah pendapatan. Pendapatan. Okey, kemudian 1,200 ni perbelanjaan, 600 ni perbelanjaan juga. Jadi bila kamu tolak ni kamu akan dapat jawapan positif. Ini ialah aliran tunai positif. Banyak ni aliran tunai dia RM3,550 sebulan. Maknanya Cik Janani ni dia boleh simpan duit dalam bank. Kemudian menikmati faedah dalam bulan ni. Jadi faedah ini merupakan pendapatan pasif untuk Cik Janani. Dia boleh simpan 3,500 ni untuk dapatkan pulangan faedah, boleh simpan 3,550 ni untuk keadaan-keadaan kecemasan pun boleh. Banyak lebih 3,550. Baik, langkah seterusnya melaksanakan pelan keuangan. Okay, tadi kamu dah tetapkan matlamat, kamu dah rancang pelan keuangan, sekarang ni nak laksanakan. Okay, pelaksanaan pelan keuangan maksudnya menukarkan perancangan kepada tindakan yang boleh dilaksanakan. Workable. Semasa melaksanakan pelan keuangan tu, kamu mesti mengikut perancangan yang ada pada peringkat awal. Dan bersedia untuk mengubah dan buat perbandingan antara perbelanjaan bulanan yang dirancang dengan perbelanjaan yang sebenar. Sekarang kita nak bandingkan perbelanjaan bulanan yang rancang dan perbelanjaan sebenar. Okey, jadi ini kita nak tengok, kita nak kenal pasti ada tak pembaziran ke atau perlu tak perbelanjaan sebenar tu dikurangkan. Okay. Jadi kita tengok contoh Cik Yasir. Okay, Cik Yasir dia rancang tadi bil elektrik 150, tapi rupanya yang sebenar bil elektrik 200. Ataupun makanan dia rancang 600, tapi perbelanjaan sebenarnya 850. Jadi ini menunjukkan bahawa perbelanjaan Cik Yasir ni tidak seperti yang dirancang. Apa yang Cik Yasir ni kena buat? Baik. Oleh kerana bil perbelanjaan sebenar ni tadi, perbelanjaan sebenar bil elektrik dan makanan Cik Yasir ni tidak seperti yang dirancang. Jadi antara tindakan yang Cik Yasir boleh buat ialah kurangkan penggunaan tenaga elektrik sebanyak RM50 dan juga kurangkan jumlah perbelanjaan untuk makanan 250. Kuranglah makan jajan. Kurangkan perbelanjaan makanan. Itu strategi dalam keluarga lah. Dalam keluarga, lepas nanti kamu tengok strategi dalam secara peribadi. Okay. Jadi semasa melaksanakan pelan keuangan ni, apa yang paling utama ialah bayar dulu perbelanjaan tetap. Contoh ansuran rumah kan, kalau beli rumah ada ansuran rumah tu kena bayar dulu. Yang tetap kad kredit ke, ansuran kereta ke, okay. Jadi kalau sebab kalau bayar lewat ansuran-ansuran yang tetap ini, biasanya pihak bank atau peminjam akan kenakan faedah tambahan ataupun dikenakan cas lewat bayar. Cas lewat bayar. Kalau kamu tengok pada dalam bil kad kredit, patutnya kena bayar sebelum 4 hari bulan, tapi bayar lewat. Dah lah kena bayar hutang kad kredit, bayar lagi cas lewat bayar.
Jadi kena hati-hati lah, kena bijak. Kena jadi pengguna yang bijak. Itu sebabnya kamu belajar matematik pengguna. Okay? Jadi semasa kamu melaksanakan peluang kewangan tu, apa lagi yang kita kena ambil kena pertimbangkan. Aliran tunai bulanan mesti positif. Lepas tu pendapatan pastikan lebih daripada perbelanjaan. Defisit ataupun aliran tunai negatif tadi, defisit tu menunjukkan perbelanjaan kita tu terlebih daripada pendapatan. Kalau berlaku ataupun wujud aliran tunai negatif ni, aliran tunai bulanan negatif, kamu kena ambil tindakan yang cepat. Ubah corak perbelanjaan. Kalau tak atasi masalah tu, boleh menyebabkan kamu gagal mencapai matlamat kewangan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Boleh capai, tapi mungkin kamu kena extend masa. Time bound yang kamu siapkan tu, yang kamu dah rancang awal-awal, katakan setahun nak beli kasut sukan tadi tu, kasut kegemaran kamu, dah di-extend ke setahun setengah. Sebab apa? Matlamat kewangan tu. Matlamat kewangan penting. Okay. Apa lagi? Kadang-kadang secara pengetahuan am kamu je lah. Antara punca masyarakat Malaysia ni ataupun rakyat Malaysia ni muflis. Sebab itulah gagal menjelaskan ansuran kenderaan ke, pinjaman perumahan, hutang kad kredit, itu semua. Kalau gagal kita selesaikan hutang tu, boleh diisytiharkan muflis. Apa kesan? Antaranya tak boleh nak melancur keluar negara ke, pasport ditarik, itu contoh-contoh lah. Dia ada lagi perincian-perinciannya. Tu kamu kena hati-hati. Bila buat pinjaman, kena bayar. Pinjam duit, wajib bayar. Okay? Baik. Puan Aminah ingin membeli kereta yang berharga RM50,000 dalam masa setahun. Beliau bercadang hendak bayar wang pendahuluan RM7,500 daripada simpanan beliau. Okey, sebelum ni Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Okey. Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Okey, setelah meneliti kedudukan keuangan Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun. Kerana beliau mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh itu. Okey. Baik, berdasarkan perancangan keuangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat keuangan Puan Aminah ini dicapai? Dia nak buat apa? Dia nak beli kereta dalam masa setahun. Harga kereta tu RM50,000. Dia nak bayar deposit RM7,500 daripada simpanan. Okay. Kita tengok pelan keuangan Puan Aminah. Okay. Ini pelan keuangan, pelan. Nama pun pelan, pelan. Dia rancang dulu ni, gaji suami dia RM3,500, gaji dia RM3,000. Dia tak ada simpanan lagi. Ini memang gaji bulan-bulan tapi tak simpan. Tapi pendapatan pasif tak ada. Okey, jumlah pendapatan bulanan dia dan suami campur dua dapat RM6,500. Okey, kemudian keluarga ni dia tolak simpanan tetap bulanan. 10% daripada pendapatan bulanan dia, 10% daripada RM6,500. Ini RM650. Okey, RM650 ni dia kata kita simpanlah untuk kecemasan apa ke kan. Dia tolak simpanan untuk dana kecemasan, tambah lagi 100. Nah, jadi daripada pendapatan ini tadi dirancang tolak untuk simpanan. Ada RM5,750. Okey, sekarang itu pendapatan, bagi pendapatan. Tolak perbelanjaan tetap bulanan. Okay. Pinjaman rumah, beli rumah, bulan-bulan bayar RM1,500. Ansuran kereta suami, Puan Aminah RM600. Premium insurans, adalah satu insurans dia beli, insurans kereta lah. Kalau tak kereta, motor ke, insurans hayat ke kan. Dia tak ada nyatakan insurans apa kat sini. Tapi adalah. Okay. Campur semua tu, jumlah perbelanjaan tetap bulanan Puan Aminah ni RM2,500. Okay. Ni pendapatan, ini perbelanjaan. Okey, tolak lagi jumlah perbelanjaan tidak tetap. Tadi perbelanjaan itu tetap perbelanjaan tetap. Ni perbelanjaan tidak tetap. Okey, taska RM400, keperluan anak-anak RM450, utiliti rumah tadilah Aziz cakap tu, bil air bil api tu, belanja petrol, anggaran ni bulan-bulan, bayar tol, mungkin dia kerja tu dia lalu tol, naik kereta, barang dapur RM1,000, beri pada mak ayah RM400. Okay, jumlah perbelanjaan tak tetap RM3,130. Jadi kita nak cari pendapatan lebihan ni, okay, ambil pendapatan, tolaklah perbelanjaan tetap bulanan, tolak lagi dengan perbelanjaan tak tetap.
tidak tetap. Jadi ada pendapatan lebihan nampaknya kat situ RM120. Ada baki RM120. Okey, 10% daripada pendapatan ni dia simpan, dia cakap tadi, dia simpan 10% daripada pendapatan yang RM650. Okey, cuba kita tengok aliran tunai sebenar. Yang tadi tu plan dia. Sekarang ni aliran tunai sebenar. Okey, gaji suami, gaji dia memang samalah dapat tiap-tiap bulan. Pendapatan bulanan ni. Okey, dia tolak 650 dengan kecemasan. Okey, masih lagi 5,750. Okey, yang belanja ni. Belanja tetap. Pinjaman rumah tetaplah 1,500, 600, 400 ni memang semua sama belanja yang tetap. Okey, belanja yang tidak tetap ni didapati, okey, taska tu sama, keperluan anak-anak pun sama, utility rumah pun sama, ini pun sama, belanja petrol, bayar tol pun sama dalam bajet lagi. Okey, barang dapur 1,000, dia rancang belanja 1,000 tapi dia belanja bulan semua 900. Bagi ibu bapa tetap juga RM400. Okey, jumlah perbelanjaan tak tetap sekarang yang sebenar RM3,030. Jadi pendapatan lebihan Puan Aminah ni selain daripada 120 tadi, dia ada lebihan yang sebenarnya 220. Ini menunjukkan bahawa ada aliran tunai positif, ada simpanan lebihan, simpanan tambahan. Boleh? Okey. Jadi soalan dia kata, berdasarkan perancangan kewangan keluarga Puan Aminah, boleh tak matlamat kewangan Puan Aminah ni dicapai? Boleh tak dicapai? Boleh kan? Untuk kewangan jangka pendek boleh capai. Sebab beli kereta wang pendahuluannya 7,500 tadi. Disimpan yang 10% daripada jumlah pendapatan suami dan isteri. 650, bila darab dengan 12 ada 7,800. Dia boleh gunakan 7,800 ni untuk bayar pendahuluan kereta. Ada lebihan 300 lagi daripada keperluan 7,500 tadi. Beliau pun ada, tadi kita tengok aliran tunai sebenar ada lebih RM220. Jadi kalau digunakan simpanan 650 tadi, masih lagi Puan Aminah ada baki 220 untuk situasi kecemasan ataupun perbelanjaan luar jangka. Soalan seterusnya, adakah Puan Aminah seorang yang bijak mengurus kewangan? Kenapa? Paling penting dalam aliran tunai ni, aliran tunai kita dalam perbelanjaan ni, dia dah tetapkan, dia dah letakkan, dah masuk siap-siap keperluan barangan dapur, memang keperluan kan, keperluan anak-anak semua, itu memang dia dah tetapkan. Jadi sebenarnya Puan Aminah ni bijak juga lah, bijak mengurus kewangan. Beliau berbelanja untuk keperluan asas, itu yang utama. Dan dia juga secara berdisiplin membuat simpanan bulanan, dan ada juga dalam simpanan tu, dalam kewangan Puan Aminah ni ada perlindungan tadi, insurans kan, beli insurans, tak ada hutang kad kredit, tak ada bayaran kad kredit setiap bulan. Jadi Puan Aminah sebenarnya bijak mengurus kewangan. Baik, adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART? Okay, kita tengok pendekatan SMART ni. SMART, spesifik tak? Nak beli kereta harga RM50,000, okey, dia dah tetapkan. Matlamat tu khusus. Boleh ukur tak? Wang pendahuluan depositnya RM7,500. Lepas tu wang pendahuluan tadi boleh pula dicapai dalam masa setahun. Kita dah kira-kira tadi, dia memang ada banyak lebihan, ada kalau dikumpul dalam masa setahun tu. Realistik, simpanan bulanan 650 daripada jumlah pendapatan adalah sebanyak 10% saja. Okeylah tak adalah gaji 6,500, simpan 3,000. Ini bukan tak realistik, boleh. Tapi kita perlu pertimbangkan, kita nak belanja untuk keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal. Kita boleh tolak 3,000 tiap bulan, tapi kita ada keperluan lain. Kita nak gunakan petrol, nak ada kereta mesti nak pakai petrol kan, nak pakai minyak. Jadi mesti realistik dan ada masa dalam tempoh 1 tahun. Jadi Puan Aminah ni digunakan pendekatan SMART untuk nak capai matlamat kewangan beliau. Nak beli apa tadi? Beli kereta. Kereta harga RM50,000. Kereta apa ni? Harga RM50,000. Okey, langkah yang terakhir ialah kaji semula dan semak kemajuan. Bila kamu dah ada plan kewangan dan kamu dah nampak aliran tunai positif negatif, aliran tunai sebenar, secara tak langsung membantu kamu mencapai matlamat yang kamu rancang. Jadi kamu juga dalam masa yang sama mampu atau boleh dan
sebenarnya mesti bersedia untuk mengubah matlamat keuangan tu kalau matlamat tu tak realistik dengan pendapatan bulanan. Kena kajilah dari semasa ke semasa. Kalau tak atur strategi keuangan mengikut keadaan semasa, mungkin mungkin sukar untuk capai matlamat keuangan seperti yang kamu rancang. Okey, suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada hujung bulan Jun dengan kenaikan gaji 10%. Ni gaji suami dia tadi berapa? Asalnya 3,500 kan? Puan Aminah, gaji suami dia. Okay, sekarang dah naik pula 10%, kenaikan tahunan. Jumlah perbelanjaan lain sama, tetap. Apa kesan kenaikan gaji suami Puan Aminah kepada matlamat keuangan Puan Aminah? Okay, gaji suami dia 3,500, naik 10%, naik 10%, maksudnya naik 350. Jadi gaji dia suami dia sekarang 3,850. Naik, ada kenaikan 350. Jadi bila gaji Puan Aminah ni naik 10%, maka jumlah simpanan bank boleh ditambah. Jadi pembelian kereta, niat dia tadi, impian pembelian kereta dalam jangka masa yang lebih singkat, dia boleh kurangkan masa. Jangka masa tu lebih singkat. Asalnya dia kata dalam masa setahun kan nak simpan. Sekarang ni bila gaji suami Puan Aminah tu dah naik 10%, dia mungkin boleh memendekkan sikit tempoh masa matlamat keuangan membeli kereta tadi. Sebab perbelanjaan dia tetap kan, dekat dalam kes ini perbelanjaan yang lain tetap, dia tak ubah, sama. Okay kelas? Macam tu. Jadi untuk hari ni apa yang kamu belajar? Kat sini. Sini. Inilah. Kamu belajar kamu tengok proses pengurusan keuangan, ada langkah-langkah yang pertama, tetapkan matlamat, nilai kedudukan keuangan, wujudkan pelan, kemudian laksanakan pelan keuangan dan kaji semula dan semak balik kemajuan. Okay. Dan dalam proses menetapkan matlamat ni, dalam proses pengurusan keuangan, gunakan konsep SMART sebagai panduan. SMART tu apa? Spesifik, khusus, measurable, boleh ukur, attainable. Attainable ni apa kelas? Attainable. Boleh capai. Boleh capai. Okay, boleh capai. Lagi? Attainable ni boleh capai. Realistik dan ada tempoh masa. Ini kamu tengok yang ni hari ni. Sebelah sini. Itu